Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Al-Fadil Tuan Imam, pengurus masjid, ahli-ahli jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat menyambung kuliah pada pagi yang berbahagia ini. Kita masih lagi membicarakan tentang bab khiyar, membuat pilihan dalam jual beli, yang mana dalam kuliah kita yang lalu 2 bulan lepas kalau tak silap saya, kita telah pun menyebut tentang apakah yang dimaksudkan dengan khiyar ataupun options dalam jual beli, yang mana sepatutnya jual beli ini adalah sesuatu yang mubram, sesuatu yang putus, iaitu apabila seseorang melakukan jual beli, menjual barang dan juga membeli barang, maka perjanjian ataupun akadnya itu adalah akad yang telah pun putus pada ketika itu, iaitu selesai. Dia terlaksanalah tanggungjawab kedua-dua pihak, penjual dan pembeli, yang mana penjual menyerahkan barangnya dan menerima bayaran, dan pembeli memberikan bayaran dan menerima barang. Seperti mana definisi jual beli yang ulama menyebutkan mubadalatu malun bimalin ala wajhin makhsus bitaradi tamlikan wa tamallukan. Yang dimaksudkan jual beli ini adalah exchange contract, mubadalatu malun bimal, tukar barang dengan tukar harta dengan satu harta. Jadi kalau jual beli, harta yang bertukar itu adalah subject matter of sale, al-mabi' dengan ada 2 subject matter of sale. Ada 2 benda yang menjadi subjek kepada jual beli, iaitu pertukaran di antara barang dengan harga. Jadi penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan harga, yang memberikan implikasi tamlikan wa tamallukan, iaitu pemindahan pemilikan dan juga pengambilan pemilikan. Barang yang sebelum ini menjadi ownership kepada penjual, sekarang telah pun dipindahkan pemilikannya kepada pembeli, dan duit ataupun harga yang sebelum ini menjadi milikan kepada pembeli, sekarang telah pun menjadi milik penjual. Walau bagaimanapun, ada perkara yang diberikan bagi menjaga maslahah penjual dan juga pembeli, yang disebut sebagai khiyar, yang disebut sebagai options, pilihan untuk dimuktamadkan ataupun tidak jual beli, dan berlakukan segala implikasi jual belinya. Yang mana dalam kuliah lepas kita dah sebut bahawa ada 3 bentuk khiyar yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertamanya adalah khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, dan yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar majlis adalah options yang diberikan oleh penjual ataupun pembeli selagi mana mereka masih lagi berada dalam majlisul aqad, semasa mereka masih lagi berada dalam majlis, bagi kontrak tersebut, yang kita dah bincang dalam kuliah lepas, yang berasaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. 2 pihak yang berjual beli itu ada padanya khiyar selagi mana mereka itu tidak berpisah, selagi mana mereka berada dalam majlis jual beli. Contoh yang mudah untuk kita faham, untuk mengingati kembali apa yang kita bincang dalam kuliah dulu adalah, kalau saya berada di satu kedai mamak, sedang melakukan jual beli handphone, penjual kata saya jual, saya kata saya beli, harganya 1,000. Okey, masih lagi berada di kedai tersebut, malam yatafarraqa, selagi mana tidak berpisah. Jadi sembang lagi 10 minit, sebelum berpisah saya sebut kepada dia, saya tak jadi nak belilah, kan, pulangkan balik duit saya 1,000 dan sekarang ambil balik handphone. Dan itu adalah satu perkara yang diharuskan dalam syarak, yang disebut sebagai khiyar majlis, selagi mana masih berada dalam majlisul aqad, dalam majlis jual beli tersebut. Tetapi kalau sudah
tidak berada dalam majlis, maka sudah habislah khiyar majlis. Dah balik rumah dah pun tiba-tiba telefon kawan, saya tak jadi nak beli. Jadi itu telah habis khiyar majlis. Walau bagaimanapun khiyar majlis adalah sesuatu yang given, sesuatu yang memang secara automatik ada. Tetapi boleh wujud khiyar lain, iaitu dua perkara yang kita nak bincang pagi ini, sekira yang bukanlah sesuatu yang memang ada secara asal, tetapi sesuatu yang diadakan oleh kedua-dua pihak yang berkontrak. Kedua-dua pihak yang berkontrak mewujudkan khiyar tersebut kerana mereka mempersetujuinya, maka khiyar tersebut ada. Sama macam ayat yang pertama dibaca oleh imam dalam rakaat pertama tadi, ayat pertama dalam suratul Maidah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menyempurnakan kontrak-kontrak kamu. Jadi asalnya kita ini lahir dalam keadaan bebas daripada sebarang kontrak, tetapi sekiranya kita mula mewujudkan kontrak, maka kita bertanggungjawab untuk memenuhi, untuk honor segala kontrak yang kita lakukan. Jadi itulah yang membawa kepada khiyar yang kedua ni, iaitu khiyar syarat. Khiyar syarat, option yang diwujudkan kerana ianya dijadikan syarat kepada jual beli tersebut. Asalnya tak ada khiyar, tetapi option itu diwujudkan oleh pihak-pihak yang berkontrak sebagai salah satu syarat, sebagai salah satu condition kepada transaksi tersebut. Baik. Jadi mewujudkan syarat ini adalah perkara yang menjadi kebebasan, kan? Seperti mana tuan-tuan hari Sabtu lepas melaksanakan hak tuan-tuan untuk mengundi. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi mengundi pun boleh, tuan-tuan tak nak pergi mengundi pun boleh, sebab itu hak. Jadi begitu juga dalam kontrak ini. Memasukkan syarat dalam kontrak itu adalah hak, dan sekali dimasukkan dan dipersetujui, maka hendaklah ditunaikan. Ini disebut sebagai asyurut az-zaidah, walaupun syarat-syarat yang ditambah ke dalam kontrak, tetapi tidaklah semua syarat itu diterima syarak. Sebab tu para ulama mengkategorikan syarat ni kepada tiga. Satu yang ulama sebut syarat yang sahih, yang kedua syarat yang fasid, yang ketiga syarat yang yata'aradu bi muqtadal aqd, syarat yang bercanggah dengan the very essence of the contract, dengan matlamat utama kepada sesuatu kontrak tersebut. Jadi syarat sahih apa dia? Banyaklah. Antara contoh syarat sahih adalah syarat khiyar, yang saya contohkan kejap lagi. Antara contoh syarat sahih, kita minta diwujudkan waranti. Saya beli handphone ni, tapi saya nak ada waranti selama 3 bulan. Kalau saya rosak dalam masa 3 bulan ni, saya boleh datang dan pulangkan kembali. Itu syarat yang dibolehkan. Dan ada syarat yang disebut sebagai syarat fasid, void conditions. Syarat yang tak diiktiraf oleh syarak. Contoh apa dia? Memasukkan syarat riba. Saya jual handphone dengan harga 1,000, ansuran RM100 setiap bulan untuk dibayar pada 5 hari bulan setiap bulan. Baik, setakat itu masih lagi syarat sahih. Tetapi bila mula disebut kalaulah saya lambat bayar, saya tidak membayar pada 5 hari bulan setiap bulan, bagi setiap hari yang bertambah itu saya akan dipenaltikan sebanyak RM10. Jadi penalti RM10 kerana kelewatan membayar itu adalah riba yang disebut sebagai riba jahiliyah. Jadi kerana dia membawa kepada riba jahiliyah, maka syarat tadi adalah syarat yang fasid, syarat yang void condition, yang kalau dimasukkan ke dalam kontrak sekalipun, ianya adalah sesuatu yang tidak efektif, yang tidak boleh dilaksanakan, ditunaikan mengikut kehendak syarak. Saya pernah sebut contoh pada tuan-tuan dulu, kan? Kalau tuan-tuan tengok agreement tuan-tuan beli rumah tu, ada biasanya yang dulu-dulu ada letakkan satu provision, dia kata the ownership of this property will be transferred to the buyer upon full payment.
Pemilikan barang ini akan dipindahkan kepada pembeli selepas bayaran penuh dibuat. Dan saya sebut itu sebenarnya adalah syarat fasid. Kalau dia kata the title of this property, itu masih boleh diterima. Tapi bila disebut the ownership of the property, pemilikan dipindahkan selepas bayaran penuh dibuat, itu syarat fasid, kerana mengikut syarak pemilikan berpindah dengan semata-mata akad. Saya jual handphone ni kepada Haji Fadil kan, dengan harga RM1,000. Haji Fadil kata Jumaat depan bayar. From this point, the owner of the handphone adalah Tuan Haji Fadil, walaupun duit belum bayar. Kan, kalau kita nak test implikasi dia simple. Haji Fadil bawa handphone, lalu kat longkang depan tu tiba-tiba jatuh dalam longkang, masuk air. Boleh tak nak datang ambil handphone, jumpa saya, Ustaz tak jadi nak belilah, masuk air. Tak, the handphone is yours but you owe me money. Kan, awak punya handphone, awak tangguhlah segala risikonya dan bayarlah duit saya. Kan, dah beli kereta saya, keluar daripada rumah saya, duit belum bayar, tak tengok kiri kanan, datang lori langgar, bom, nah, tiba-tiba patah masuk balik, tak jadi belilah, kena langgar. Tak, kereta awak punya, hutang saya jangan lupa bayar. Jadi ownership dah berlaku semata-mata dengan akad, walaupun duit belum dibayar dengan penuh lagi. Itu perspektif syarak berkaitan dengannya. Baik. Jadi dan ada syarat yang bercanggah lah, syarat yang bercanggah dengan muqtadal aqad. Contohnya apa dia? Kita letak syarat kan. Saya dah jual kereta kepada seseorang, letak syarat kereta tu kena tinggal rumah saya, nak pakai minta izin saya. Tak boleh lah, itu bercanggah dengan kontrak jual beli. Kontrak jual beli memberikan wewenang kepada pembeli untuk dipakai kan. Jadi bila diletakkan syarat yang menyekat pemakaiannya, seolah-olah kita telah menafikan pemilikan penuhnya. Dia adalah pemilik, tiba-tiba kita letakkan syarat yang menyekat pemilikannya, maka itu adalah syarat yang bercanggah dengan muqtadal aqad dan merupakan satu perkara yang fasid lah. Baik. Jadi contoh khiyar syarat ni apa dia? Contoh khiyar syarat ni adalah apabila salah satu pihak, dia berkaitan dengan tempoh, apabila salah satu pihak mensyaratkan tempoh kan. Contoh apa dia? Kita mungkin boleh buat kan, kita beli motor dengan jiran kita ataupun dengan kawan kita dengan harga RM2,000. Motor pun kita dah ambil, duit pun kita dah bayar. Lepas tu kita masukkan satu syarat khiyar ke dalam kontrak jual beli kita itu. Kita kata, bagi saya pakai dulu motor ni selama seminggu, dan saya nak hak untuk memulangkan kembali motor ini dalam masa seminggu. Mungkin for whatever reason kan, mungkin dalam masa seminggu tu bila kita pakai, kita barulah kita tahui bahawa motor tu dia punya kan, dia punya kuasa kuda, dia punya power tak seperti mana yang kita harapkan. Ataupun kerana kita dah pakai seminggu itu, maka pada ketika itu terserlahlah apa-apa yang kita rasa tidak mengembirakan kita. Sedangkan matlamat satu jual beli itu adalah untuk adanya taradi, ada saling redha, meredai di antara kedua-dua pihak yang berkontrak, seperti mana menjadi matlamat kepada ijab dan qabul. Bila kita kata saya jual, saya beli, bererti kita yang membeli itu kita redha duit kita pergi dan mendapat barang, dan begitu juga pembeli, dia redha barang dia pergi dan dia mendapat penjual dia redha barang dia pergi dan dia mendapat duit dia. Itu matlamat jual beli. Matlamat jual beli adalah untuk kedua-dua pihak itu berpuas hati dengan apa yang transaksi yang dilakukan olehnya. Itu matlamat jual beli. Jadi kalaulah sekiranya dipersetujukan demikian, maka boleh berlakulah. Jadi ini syarat zaidah. Tapi boleh tak nak setuju? Boleh kan. Dan kalau memang dah tak dapat bersetuju, apa akan berlaku? Tak berlakulah transaksi. Mungkin saya beli motor Haji Fadil, saya minta seminggu untuk saya pakai dulu, duit saya bayar hari ni. Tapi dalam masa seminggu ini, kalau sekiranya saya berubah pikiran, saya nak pulangkan kembali motor tadi, Haji Fadil pun setuju kan. Jadi oleh kerana Haji Fadil setuju, maka jadilah dalam masa seminggu tu saya ada hak untuk memulangkan, maka itu disebut sebagai khiyar syarat.
Tapi kalau Tuan Haji Fadil tak setuju, terpulanglah kepada saya pada ketika itu, nak continue ataupun tak. Kan, kalau saya nak ambil risiko, belilah. Tak setuju pun tak apalah. Jadi itu saya lah, itu keputusan saya, dan saya tidak boleh memaksa penjual untuk meletakkan khiyar tersebut. Jadi ini bukan satu benda yang paksaan, tetapi sekiranya pihak yang meletakkan syarat itu, pihak yang meletakkan syarat itu dipersetujui oleh pihak yang satu lagi, ataupun memang kedua-dua pihak meletakkan syarat khiyar, kan, kedua-dua pihak meletakkan syarat khiyar. Kereta kan kita jual, saya penjual, macam kereta saya kat depan tu lah. Kereta tu tak boleh nak jual tu tuan-tuan. Kenapa tak boleh nak jual? Kena marah dengan anak saya nanti. Saya pun tak tahu sebab apa dia sayangkan sangat kereta tu, kan. Jadi kalau saya sebagai penjual, saya pun meletakkan syarat yang sama. Contoh, kan, bagi peluang seminggu, kalau nampak anak saya okey je, jalan teruslah, kan. Tapi kalau sekiranya tiba-tiba dia tak boleh nak bersetuju, saya nak hak untuk ambil balik kereta dan pulangkan duit. Jadi itu yang dimaksudkan dengan khiyar syarat, yang boleh datang daripada pihak pembeli pun meletakkan khiyar, dan pihak penjual pun meletakkan khiyar. Kerana jual beli ini sebenarnya adalah hak kedua-dua pihak, sebab kedua-dua pihak itu akan hilang barang dan menerima iwad, menerima consideration daripada kedua-dua pihak. Jadi bukan bila sebut jual beli, orang yang membeli saja patut dijaga dia punya hak, penjual pun ada haknya. Kita lazimnya akan membela pihak pembeli, sedangkan penjual pun ada haknya. Baik. Jadi itu contoh yang disebut sebagai khiyar syarat. Khiyar syarat sekiranya pihak yang berkontrak bersetuju, sebab dia bukan datang secara automatik. Saya dah sebut tadi, khiyar yang datang secara automatik adalah khiyar majlis. Khiyar majlis. Khiyar syarat adalah syarat yang diada-adakan oleh kedua-dua pihak yang berkontrak. Baik. Jadi walaupun begitu, ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat untuk menerima khiyar syarat. Yang pertama adalah mestilah terhad kepada tempoh yang tertentu. Kan, mestilah terhad kepada tempoh yang tertentu. Maka adalah tidak sah sekiranya tidak ada had. Kan, saya nak hak untuk memulangkan kembali, tapi berapa lama hak tersebut? Seminggu, 2 minggu? Dia perlu ditentukan. Perlu ditentukan. Dan dalam mazhab al-Imam Syafi'i diletakkan syarat bahawa tempoh yang ditetapkan tidak boleh melebihi 3 hari jika barangan tersebut tidak mudah rosak dalam tempoh tersebut. Jadi ada benda-benda yang dijual beli ini benda yang mudah rosak, perishable, dan ada benda-benda yang tidak mudah rosak. Jadi mazhab Syafi'i mensyaratkan tidak boleh melebihi 3 hari, tetapi ada pandangan yang mengatakan sekiranya barangan itu tidak mudah rosak, maka bolehlah dipanjangkan lebih daripada tempoh 3 hari mengikut kepada uruf. Mengikut kepada uruf tijari, mengikut kepada adat kebiasaan dalam perniagaan. Jadi kalau kereta contohnya, kan, berapa lama agaknya tempoh yang munasabah lah untuk pihak pembeli itu mengambil khiyar, kan. Sebab tujuan yang ambil khiyar itu mesti ada. Dia nak test pakai dulu, nak drive dulu, kan, nak rasa dekat dalam kereta tu ada kerosakan ataupun tidak, terutama sekali kereta second hand, kan. Begitu juga motor, takkan setahun nak dipakai, kan. Jadi itu adalah syarat dari sudut tempoh, dan kemudian mestilah tempoh itu berturutan dan bersambung dengan kontrak. Iaitu disyaratkan khiyar itu bermula selepas daripada mereka berpisah, yang mana berturutan dengan kontrak, berturutan dengan kontrak. Iaitu hari ini kontraknya saya jual beli, dan tempoh yang continuing the contract day, itulah tempoh bermulanya berlakunya apa yang disebut sebagai khiyar syarat. Baik. Boleh atau tidak khiyar syarat ni dibatalkan? Bila boleh atau tidak khiyar syarat ni dibatalkan? Jadi khiyar syarat ini boleh dibatalkan sekiranya orang yang memiliki hak khiyar tadi membatalkan.
hak. Orang yang minta dia nak hak khiyar, bagi saya tempoh, dia yang membatalkan. Walaupun tempoh tadi tak expires lagi, contohnya dia minta masa seminggu untuk beli motor saya tadi, dalam masa seminggu dia minta peluang untuk dia pakai motor tu terus, dan dia ada hak untuk memulangkan balik motor dan mendapatkan kembali duit. Jadi yang pertama sekali batal bila dia sendiri menggugurkan hak. Masuk hari ketiga, jumpa tengah sembahyang Zuhur kat masjid, dia berkata okeylah kan, saya continue je lah beli motor tu, walaupun masih lagi berbaki 4 hari. Tapi oleh kerana dia dah membatalkan hak tersebut, maka telah batal lah khiyar syarat tadi. Tak boleh dah ada besok dia datang, dia nak tuntut, nak continue, tak boleh, sebab yesterday dia dah cancelkan hak khiyar. Yang kedua, kalau dia setuju kan, dia tak sebut dia gugurkan hak khiyar, tapi dia setuju untuk resume kan, untuk teruskan. Dia datang jumpa, okeylah, selesailah jual beli kita. Jadi kalau walaupun dia tidak menyebutkan hak untuk dia membatalkan, dia nak membatalkan khiyar, tapi dia bersetuju untuk diteruskan, sama ada bersetuju yang membeli, pemilik khiyar, kedua-dua pihak bersetuju, maka dah tidak ada lagi khiyar padanya. Dan yang ketiga, apabila pemegang hak khiyar melakukan sesuatu yang pada kebiasaannya dilakukan oleh seorang pemilik kan, orang yang biasa telah melakukan, orang yang biasa memiliki sesuatu telah melakukan, dia melakukan sesuatu pada benda yang dia minta hak khiyar tadi. Contoh kalau motor kan, motor minta masa seminggu, apa dia buat kan? Budak-budak muda ni, saya tak tahu istilah orang kat sini kata apa, orang Terengganu dia kata solek dah. Dia solek motor, dia dah mula pergi ke kedai kan, tayar pun dia dah mula tukar, mula letak stiker sana sini, jadi macam dia punya lah dalam masa seminggu tu. Jadi kalau dia dah mula mengubah motor tadi ataupun benda yang diminta hak khiyar tadi, maka itu telah membatalkan khiyarnya kan. Dia minta masa seminggu, tapi dalam masa seminggu pun dia dah buat macam-macam dengan motor tadi, maka habis khiyar, habislah hak khiyar tadi. Boleh tak? Dan sebenarnya orang yang dalam tempoh khiyar, orang yang ada hak khiyar tu, dia tidak boleh melakukan apa-apa transaksi dengan apa yang dibeli dan diminta hak khiyar, tak boleh, kecuali diizinkan oleh pembeli khiyar, oleh pemberi khiyar. Contoh apa dia? Boleh tak kalau saya beli handphone kan, saya sebagai pembeli handphone, dalam tempoh tu saya mula nak jual handphone tu kepada orang lain? Tak boleh, sebab handphone itu sedang berada dalam tempoh khiyar. Kecuali diizinkan oleh penjual. Mungkin kerana saya ni memang saya ni pembeli handphone, tetapi saya ni sendiri adalah orang yang merupakan trader lah. Contohnya, saya beli handphone daripada penjual dan saya beritahu kepada dia saya nak masa 7 hari. Dalam tempoh 7 hari ini saya akan menawarkan handphone ini kepada sesiapa yang nak membeli daripada saya. Yang kemungkinan saya jual handphone itu kepada pembeli pun secara murabahah. Saya beli handphone ni daripada Tuan Haji Pada dengan harga 1,000. Saya beritahu Tuan Haji saya nak 7 hari, yang mana dalam masa 7 hari ni saya boleh pulangkan balik handphone kepada Tuan Haji. Dan dalam masa 7 hari ni Tuan Haji tahu saya kan penjual, saya nak ambil handphone tadi, saya nak jual, saya nak offer, takut ada orang yang nak membeli handphone daripada saya, dan definitely saya akan jual dengan harga lagi tinggi, 1,100 suka contohnya, supaya saya ada margin RM100 sebagai keuntungan. Tapi kalau dalam masa 7 hari ini saya gagal untuk menjual, pada hari yang ke-7 saya nak pulangkan balik handphone kepada Tuan Haji, Tuan Haji bagi balik duit pada saya 1,000 dan saya serahkan balik handphone pada Tuan Haji. Jadi transaksi ke atas handphone tersebut pada hukum asal khiyar tak boleh. Tetapi kalaulah pemberi khiyar yang asal mengizinkan, maka itu harus untuk dilakukan. Itu sifat muamalat lah. Muamalat ini adalah sesuatu yang al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan ahalla haraman au harrama halalan.
Muslims are bound to their conditions, kan. Orang Islam ni dia pegang pada syarat yang dia buat. Kalau itu benda yang memang disepakati dan pihak-pihak yang berkontrak muta'aqidain, kontrakting parties bersetuju, maka Islam mengiktirafnya. Kerana jual beli ini adalah berkaitan dengan maslahah, berkaitan dengan maslahah masyarakat, maslahah manusia. Kalaulah pihak yang berkontrak bersetuju, maka selagi mana tidak bercanggah dengan syarak, maka itu adalah sesuatu yang diharuskan. Selagi tidak bercanggah dengan syarak. Jadi contoh-contoh yang saya beri tadi adalah contoh-contoh yang tidak bercanggah dengan syarak yang diiktiraf untuk dilakukan. Baik. Jadi itu yang kedua yang disebut sebagai khiyar syarat. Sebagai khiyar syarat. Baik. Jadi yang pertama, khiyar majlis, ini given, kan, benda yang automatik ada selagi mana tak berpisah. Yang kedua, dia bukan benda yang automatik ada, tetapi diadakan, diwujudkan oleh pihak berkontrak tempoh tertentu, hak untuk memulangkan kembali sekiranya dipersetujui oleh kedua-dua pihak serta syarat-syaratnya. Baik. Jadi tuan-tuan boleh amalkan lah, kan. Boleh amalkan dalam jual beli tuan-tuan sekiranya merasakan perlu kepada syarat itu diadakan. Baik. Yang ketiga yang ketiga, yang terakhir inilah sebab tajuk lagi satu tu panjang, jadi bulan depan lah. Yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar aib. Aib apa dia? Kecacatan, kan? Kecacatan. Orang Melayu ni bila sebut aib lain mana dia lah. Tak boleh cerita kat orang ni aib dia. Jadi aib tu satu benda yang memalukan. Itu pada istilah bahasa kita. Tapi perkataan aib adalah cacat. Cacat. Dan dalam kontrak, bila sesuatu berlaku cacat, maka boleh dibatalkan. Termasuk akad nikah pun. Akad nikah, kan. Ada bab dalam bab munakahat, dalam bab fasakh. Fasakh, boleh tak fasakh dilakukan kerana aib, kan. Sebelum nikah tak tahu cacat, lepas nikah baru tahu cacat. Boleh tak? Boleh. Boleh. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, ini ramai orang tak bincang, Nabi pun pernah berpisah dengan seorang yang dikahwini oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang bila Nabi kahwin dengan dia, dia dapati ada penyakit sopak, dan Nabi sebut kepada dia, ilbisi thiyabaki wa ilhiki li ahliki, kata Nabi. Kamu pakai balik baju kamu, kamu pergi balik kepada keluarga kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis ni memberikan implikasi banyak hukum lah. Termasuk salah satunya ulama bahas dalam bab talaq bil kinayah, menceraikan isteri dengan secara kinayah, dengan cara sindiran ataupun dengan tidak menggunakan lafaz-lafaz yang soreh, kan. Kalau menceraikan dengan lafaz soreh, itu jelas, aku ceraikan kamu, aku talakkan kamu, itu tak payah nak sembang lah. Itu beyond any reasonable doubt kalau kat mahkamah dah. Itu melampaui keraguan yang munasabah. Jangan tiba-tiba pergi mahkamah, saya tak berniat nak ceraikan dia, tapi saya sebut saya ceraikan dia. Tak. Kan, thalathatun jadduhunna jaddun wa hadruhunna jaddun. Kan, ada tiga benda, buat betul-betul pun jadi, buat main-main pun jadi. Apa dia? An-nikah, wat-talaq, war-ruju'. Hanya main-main, tuan-tuan. Nikah, talaq, ruju'. Nikah pun jangan main-main. Kan, elok-elok tengah minum air lepas masjid, kan, lepas sembahyang kan, tiba-tiba datang seorang budak muda salam dengan Haji Fadil. Tuan Haji, nikahkan akan daku dengan anak perempuanmu nama sekian-sekian. Tiba-tiba dia sebut, aku nikahkan di kau. Hanya main-main, tuan-tuan. Nikah anak tu, kan, walaupun tak payah hantar kad jemputan dan sebagainya. Jangan main. Sama juga cerai pun, kan. Tapi kalau cerai dengan lafaz kinayah, ini yang menjadi asas perbincangan ulama lah. Sebab dalam kalimah tersebut tak disebut aku ceraikan kamu, disebutkan ilbisi thiyabaki wa ilhiki li ahliki. Kamu pakai baju kamu, kamu pergi balik kepada keluarga kamu. Dia tak disebut aku ceraikan kamu, tak.
Jadi ulama bahaskan. Jadi di situ baliklah kepada niat. Kalau pergi mahkamah pun hakim akan tanya, kan, kamu bungkus, kan, bungkus balik baju kamu, pergi balik rumah bapak kamu. Isteri pun pergi ke court nak buat pengesahan akad, pengesahan talak. Hakim tanya, apa lafaznya? Lafaznya ialah kamu bungkus baju kamu, pergi balik rumah bapak kamu. Jadi hakim akan tanya kepada si suami, apakah niat kamu? What is your intention? Apa yang kamu niatkan? Kalau dia kata niat tak ada benda lain lah, cerailah tuan hakim, kan. Kalau hakim kata kalau itu niat kamu, jatuhlah talak. Tapi kalau dia kata niat saya, pergilah bungkus baju balik rumah bapak, dan nanti saya hilang panas, saya pergi ambil balik lah, kan. Kalau itu niatnya, tak adalah talak. Baliklah kepada niat dia. Baliklah kepada niat dia. Baik. Jadi kalaulah dalam kontrak nikah, akad juga nikah tu, akdul nikah pun begitu. Dalam konteks akdul bai' apa sama dia juga. Sebab akdul bai', akad jual beli ni nak jaga maslahah pihak yang berjual beli. Dan Islam ini mengajar kepada orang yang menjual khususnya supaya berlaku jujur. Agama kita ni agama yang minta orang ada integriti, berlaku jujur. Kalau kita meneliti, ulama menulis, Said Ghadban umpamanya menulis kitab Sirah Al-Manhajul Haraki Lis-Siratin Nabawiyah, manhaj haraki dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW menjadi seorang entrepreneur yang berjaya, kan? Dalam usia Nabi 17 tahun tu, Nabi menjadi mudarib. Nabi mengambil modal daripada orang-orang Mekah, pergi berniaga di Syam, kan. Daripada Syam bawa balik barang, meniaga pula kat Mekah. Ila fihim rihlatash syita was-saif, kata Allah, kan. Itu budaya Arab ketika itu. Pada musim panas, pada musim saif, musim sejuk, mereka berniaga. Dan perniagaan Nabi bukan kecil-kecilan. Dalam sirah sampai Nabi pergi berniaga ke Bahrain. Cuba tuan-tuan tengok peta Mekah lah, peta Saudi tu, kan. Mekah, Madinah, tempat yang Nabi pernah diam, duduk sebelah mana, kan. Dalam peta tu duduk di sebelah barat. Kemudian antara Madinah nak sampai ke Bahrain, Bahrain tu sebuah pulau hari ini. Nak sampai ke Bahrain tu ada padang pasir yang besar, Ar-Rubu'ul Khali, di empty quarter. Nabi berniaga sampai ke Bahrain, menempuh beratusan kilometer. Jadi itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan peniaga kecil-kecilan, bukan pemilik kedai runcit dekat Mekah, bukan. Tapi orang yang berniaga cross border, besar-besaran sesuai dengan zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebab kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Said bin Qutban, adalah kerana kejujuran. Kejujuran baginda sallallahu alaihi wasallam dalam berniaga. Barang-barang Nabi klasifikasikan, yang kualiti rendah dijelaskan kepada pembeli ini yang kualiti rendah, yang kualiti tinggi dipisahkan daripada yang rendah. Jujur. Sebab itu dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut at-tajirus saduqul amin, kan. Seorang peniaga yang benar, yang amanah, itu dia akan dibangkitkan bersama dengan para syuhada, para nabiin, kan. Jadi orang yang berniaga ni mudah dia masuk syurga sekiranya dia seorang peniaga yang amanah. Seorang peniaga yang amanah, peniaga yang jujur, yang peniaga yang dalam jual belinya itu adalah bukan hanya mementingkan dirinya sahaja. Yang lazim berlakunya adalah bila berniaga, lazim berlaku bila berniaga, maka dia fikir diri dia, kepentingan dia. Itu biasanya lah moral hazard yang berlaku di kalangan komuniti perniagaan. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu antara punca kejayaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi masuk ke pasar, kan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi as-suq ala subrati ta'amin. Nabi masuk ke dalam pasar pada satu hari, bertemu melalui tempat orang menjual makanan, fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'ahu balalan. Nabi tengok ada seorang badui sedang meniaga makanan. Nabi ambil jari baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi masukkan ke dalam makanan tersebut. Nabi cucuk masuk ke dalam. Tiba-tiba Nabi angkat balal, kan, nampak basah hujung jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata faqala ma hadha ya sahib at-ta'am. Ni apa hal basah ni, kata Nabi.
kan. Nampak kat atas kering, tapi bila cucuk masuk dalam basah. Kenapa basah? Kawan tu kata, ya Rasulullah, asabat hussama. Dia kata, ya Rasulullah, makanan ini ditimpa oleh hujan. Faqala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minni. Nabi kata, kalau kamu dah tahu basah, kenapa kamu tak letak yang basah ni naik ke atas, supaya orang yang membeli tahu bahawa ianya basah. Bukannya nanti kamu pergi sedok, orang beli kan dia nampak kering, pergi sedok sampai rumah baru tahu dia basah, kan. Man ghasyana falaysa minni, kata Nabi. Man ghasya falaysa minni, siapa yang menipu bukan dia daripada kalangan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahawa perbuatan menyembunyikan kecacatan kepada barang jualan itu adalah suatu penipuan, kan. Satu penipuan yang Nabi SAW letakkan satu statement yang keras tadi, man ghasyana falaysa minna, ataupun man ghasya falaysa minni, siapa yang menipu dia bukan daripada kalangan umatku. Nabi tak mengaku umat bagi peniaga yang menyembunyikan keaiban. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, Nabi kata, al-muslimu akhul muslim wa la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Nabi kata seorang muslim itu adalah saudara bagi seorang saudara Islam yang lain, dan tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya yang lain suatu jualan yang di dalamnya ada keaiban illa bayyanahu lahu, kecuali melainkan dia menjelaskan. Apa contoh yang mudah orang menipu? Jual kereta accident, kan, dah baiki, dia tak terang pun, dia berharap kawan tu tak tahu, orang beli tu. Musim-musim kereta kena banjir, kan, definitely kereta tu bila dah kena banjir dah tak sama lah dengan kereta lain. Jadi dia pun jual, sama ada jual kepada second hand car ataupun car dealer ke, dijual kepada orang, dia tak cerita, kan, dengan harapan orang yang membeli itu tidak tahu. Jadi disiplinnya adalah ceritalah, kereta ni pernah accident, saya dah baiki, kan, ataupun kereta ni pernah kena tenggelam bawah dataran Merdeka, dan definitely benda tu akan ada value yang turun disebabkan faktor-faktor tersebut. Jadi seorang muslim yang baik, yang Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, kalaulah ada aibun, ada kecacatan yang andai kata berlaku kepada kita pun, kita tidak akan melakukannya, kita tidak akan membelinya. Jadi atas dasar al-muslimu akhul muslim, atas dasar brotherhood, sisterhood, kan, maka kita patut perjelaskan kepada saudara Islam kita yang lain sekiranya ada di dalamnya kecacatan. Maka itulah akhlak, kan, bagi seorang Muslim bila berada dalam konteks jual beli yang sedemikian. Baik, jadi bukan setakat orang yang menjual beli itu saja, tuan-tuan. Kita yang tak ada kaitan pun patut tengok satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata, la yahillu li ahadin yabi'u syai'an illa bayyana ma fihi wa la yahillu liman ya'lamu dhalika illa bayyanahu. Tidak halal bagi seseorang yang menjual sesuatu kecuali dia menjelaskan apa yang ada pada barang jualannya itu. Ini sama macam yang tadi. Dan tidak halal bagi seseorang yang mengetahui akan perkara tersebut, dia pun tidak menjelaskannya, kan. Kereta yang tenggelam tu kereta Haji Padil, kan. Haji Padil nak jual kepada seorang yang lain, Haji Padil tak cerita kat orang tu kereta tu pernah kena banjir. Saya tahu kereta Haji Padil tu kena banjir. Jadi sebagai seorang Muslim, saya patut beritahu kepada penjual tu. Andai kata Haji Padil tak memberitahu, saya patut beritahu dia bahawa kereta Haji Padil tu sebenarnya pernah kena tenggelam dekat bawah dataran Merdeka. Jadi itu akhlak Islam. Jangan kita kata jaga tepi kain orang pula, tak, itu akhlak Islam. Dan terutama sekali bila melibatkan benda-benda yang besar, yang akan menyulitkan kehidupan saudara kita Muslim yang lain, maka itu adalah akhlak Islam, kan. Saya baru balik daripada Dubai semalam, kan. Saya bentang kertas kerja hari Isnin hari itu dalam Global Islamic Microfinance Conference. Yang bentang kita kerja sekali adalah Dr. Amjad Saqib. Nama beliau tahun ni
dicalonkan sebagai penerima Nobel laureate kerana apa yang beliau buat di Pakistan. Akhwat nama NGO dia. Akhwat ni adalah microfinance agency terbesar di dunia sekarang, yang beliau mulakan pada tahun 2001, dan sekarang dia dah keluarkan pembiayaan lebih daripada 900 juta US dollar. Jadi situasi Pakistan ni jauh lebih susah tuan-tuan berbanding dengan kita lah kat luar tu kan. Jauh lebih susah. Kalau tengok pada household income, banyak family yang pendapatan dia less than $1 a week ataupun $4 a month. $4, RM16 sebulan. Jadi apa yang dibuat oleh akhwat ni adalah dia nak mencari the poorest of poor, kan? Orang miskin yang amat miskin di kalangan kumpulan orang miskin, dan dia melakukan pelbagai model untuk mereka tu ada social outward mobility, kan? Ada tambahan pendapatan meningkat. Bukan nak cerita-cerita bayar zakat, cerita supaya ada pendapatan tambahan. Yang menjahit, dia bagi pinjam duit secara qada hasan untuk membeli mesin jahit contohnya, sekiranya itu yang diperlukan, dan tiket saiz small, kecil-kecil kan, kecil-kecil. Jadi saya memang amat menginspirasikan. Kita kat Bank Islam pun cuba buat. Saya dah bawa report ke depan ni, tuan-tuan boleh ambil lah, ada berapa 15 biji ni, Sedekah House Bank Islam, yang kita dah mula disburse mulai tahun lepas. Qada hasan 4 juta, modal asal kita dah disburse lebih daripada 4 juta ringgit. Yang qada hasan campur pula yang ada profit sikit, another 4 juta. Dalam masa 2 tahun kita disburse 8 juta kepada 540 orang usahawan. Jadi tahun-tahun depan ni kita nak create more model, termasuk untuk bekerjasama dengan masjid, kan? Kerjasama dengan masjid, sebab masjid kenal siapa orang susah dan apa yang boleh, dan kita tak boleh continue to feed, kan, bagi benda yang bersifat konsumtif, bagi hantar beras dan sebagainya. Dia sendiri pun patut ada ikhtiar. Cuma kadang-kadang dalam ikhtiarnya itu dia perlukan bantuan, kan? Kalau dia buat bakery, mungkin dia perlukan oven. Jadi kita bagi pinjam duit untuk dia beli oven, dan dia bayar balik zero interest. Jadi Amjad Saqib Akhwat, nama pun Akhwat. Jadi bila saya sembang dengan dia, antara benda yang dia preach adalah the brotherhood and the sisterhood. Seperti mana orang-orang Ansar membantu orang-orang Muhajirin bila mana orang Muhajirin yang hilang habis dah harta, kan? Orang Quraisy duk rampas dan sebagainya. Orang Muhajirin dah rampas, dah kehilangan harta sampai ke Madinah dalam keadaan miskin. Jadi siapa lagi mau tolong? Saudara Islam yang lain lah. Jadi semangat ukhuwah itu yang patut disebarkan dalam masyarakat, dan bukan setakat orang lain yang memberikan donation, bantu, tetapi mereka yang menerima itu sendiri pun mesti ada spirit bahawa bila dia dah naik sikit dalam kehidupan dia sendiri pun ada spirit untuk membantu orang lain. Jadi begitu juga dalam bahasa khiyar aib ni, tuan-tuan. Jadi khiyar aib ni sepatutnya jual beli ataupun apa-apa yang dilakukan sama kita ni atas dasar tadi, atas dasar ukhuwah. Baik, atas dasar ukhuwah. Maka apakah syarat khiyar aib? Jadi khiyar aib ini maksudnya sekiranya pembeli mendapati ada cacat, dia ada hak untuk pulang balik. Dia ada hak untuk pulang, untuk memulangkan kembali kepada pihak yang menjualnya. Maka syaratnya adalah, yang pertama, dia boleh membuktikan bahawa cacatan itu sebenarnya memang telah sedia ada. Dia dapat buktikan bahawa sebelum barang ni sampai aku beli daripada kamu, memang barang ni dah cacat. Jadi atas dasar tersebut dia nak hak khiyar pulang balik. Tapi kalau dia tak dapat buktikan, dia kata tak, penjual kata tak ada, waktu aku bagi kat kamu barang ni tak cacat, kamu yang kata cacat. Jadi hantu tuan-tuan macam nak disahkan? Sebab tu dalam negara ada penguasa, bila dah berlaku situasi berselisih pendapat yang demikian, maka pulangkanlah pada penguasa, pergilah ke mahkamah dan buatlah proses proses
ad-da'wa wal bayinat, kan, proses pendakwaan dan memberikan keterangan di mahkamah. Pergilah buat hujah mahkamah, biarlah mahkamah memutuskan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan amalan perniagaan, kecacatan tersebut ialah kecacatan yang boleh menjejaskan nilai barang. Kalau cacat tu tidak menjejaskan nilai barang dan tidak menjejaskan purpose barang tersebut, maka tak adalah khiyar. Saya bagi contoh kambing, tuan-tuan. Kan kambing, saya beli kambing untuk tujuan korban. Tiba-tiba saya dapati bahawa telinga kambing tadi robek. Kan? Jadi membeli kambing bagi tujuan korban dengan membeli kambing untuk tujuan apa? Untuk tujuan buat kenduri, dua benda berbeza. Membeli kambing untuk tujuan korban, kita semua maklum bahawa korban adalah aula untuk kita mengorbankan binatang yang tak ada cacat. Jadi kalaulah saya dapati orang yang menjual kambing kepada saya yang telinganya robek tadi tu, telinga dah robek dah, memang saya boleh membuktikan bahawa memang dah daripada awal waktu kamu hantar memang dah robek dah telinga, dan saya nak pakai kambing ni, saya beli untuk tujuan korban, maka saya dah hak untuk gantikan kambing tadi. Tapi kalaulah robek telinga tadi, saya beli pun untuk tujuan kenduri, dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli kambing, telinga tuan-tuan buat apa? Kan? Buat apa telinga? Kan? Entah-entah telinga kepala-kepala sekali duduk tepi, tak tahu nak buat apa. Jadi oleh kerana itu, dia tidaklah mencacatkan matlamat pembelian kambing tadi, kerana dia cuma dibeli untuk tujuan kenduri biasa. Berbeza dengan membeli bagi tujuan untuk melakukan ibadah korban. Jadi kalau sekiranya keaiban tersebut tidaklah mencacatkan harga pada amalan perniagaan, maka tidaklah itu dianggap sebagai sesuatu yang membolehkan khiyar aib. Dan yang terakhir sekali, tuan-tuan, orang putih selalu sebutkan membeli sesuatu as is where is. As is where is. Selalu kat dalam agreement kita jumpa, kan, benda ni dijual ataupun dibeli as is where is. Maksudnya beli seperti mana keadaannya yang asal. Penjual kata, saya menjual barang ini kepada kamu as is where is, seperti mana keadaannya yang asal. Bolehkah itu diterima? Maksud tak boleh nak tuntut kalau ada aib. Syarak menerima sekiranya kecacatan itu adalah kecacatan yang batin. Tapi kalau kecacatan yang zahir, maka itu tidak diterima oleh hukum syarak. Contoh kecacatan yang batin apa dia? Benda tak nampak lah, dia kebahagiaan dalam dan sebagainya, kan. Tapi kalau yang zahir, kalau macam kereta tadi, jual kereta dengan tak ada tayar, kecuali daripada awal lagi memang dah diketahui beli kereta buruk bagi tujuan untuk buat scrap, kan. Jadi kalau benda yang zahir itu adalah satu perkara yang ada hak untuk tuntut khiyar aib, dibatalkan dan kemudian diberikan gantian. Jadi ada option, sama ada batal terus, atau mungkin kalau benda tu dijual dengan harga RM100, oleh kerana ada aib kita boleh pergi bincang dengan dia, diskaunkanlah pada portion yang aib tersebut, pulangkan balik duit saya RM20 ke contohnya, kerana berlaku aib tadi, ataupun whatever settlement yang boleh dipersetujui di antara kedua-dua pihak yang berkontrak. Jadi itulah tuan-tuan sekalian, dalam bab jual beli ada 3 khiyar, ada 3 options. Memang walaupun dah sebut saya jual, saya beli, yang sepatutnya selesai, tetapi syarak masih lagi menjaga kebajikan dan kemaslahatan pihak yang berkontrak dengan memberikan options yang 3 ni. Apa dia? Yang pertama, khiyar majlis, selagi mana tak berpisah, kan. Selagi mana duduk dalam majlis tak berpisah, boleh nak cancel. Yang kedua, khiyar syarat, iaitu memang diletakkan syarat dan dipersetujui oleh pihak berkontrak, ambillah tempoh 3 hari ke, seminggu ke, dan kalau berubah fikiran boleh pulang balik, kalau mereka bersetuju untuk adakan khiyar syarat. Kalau tak setuju, maka tak setujulah, sebab syarat bukan mewajibkan ada khiyar syarat. Yang ketiga adalah khiyar aib, options untuk continue ataupun untuk cancel, yang diberikan sekiranya ada kecacatan kepada barang yang dijual beli. Baik,
Jadi insya-Allah kuliah kita depan kita akan lihat beberapa jenis jual beli yang diizinkan, al-buyu' al-khassah, iaitu beberapa jenis jual beli yang ada yang jaizah, ada yang diizinkan syarak, ada yang dilarang oleh syarak. Dan supaya kita boleh test lah ada tak kita melakukan transaksi tersebut dalam kehidupan kita, walaupun kita mungkin dengan tidak ada exposure kepada fiqh muamalat, kita kata jual beli, tetapi setiap satu tu kita ada adalah perkara yang mungkin berterusan pun daripada zaman dulu yang ada pandangan syarak berkaitan dengannya. Wallahu alam. Ada soalan? Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Dia balik pada peringkat awal semasa diberikan kepada ustaz untuk pakai tu. Pada ketika itu adakah memang dia sendiri pun tahu itu adalah jualan ataupun tidak? Dia sendiri tahu tak? Jadi kalau mengambil pada lafaz tadi tu tak disebut pun jual lah. Ustaz ambillah pakai, kan? Ustaz ambillah pakai. Jadi ambillah pakai itu adalah sesuatu yang boleh ada waham lah kat situ, jual ke tak jual ke, bagi hadiah ke, kan? Lepas 2 minggu tuntut bayaran daripada beliau. Jadi walaupun kita ni adalah seorang penjual, tidak semestinya pihak yang satu lagi tu faham bahawa you are dealing with a trader. No, tak semestinya. Kalau kita kata nak jual, memang daripada awal lagi, ustaz, saya bagi ustaz pakai dalam masa 2 minggu, lepas 2 minggu kalau ustaz setuju, ustaz boleh beli dengan saya. Itu jelas. Kalau ustaz tak setuju, ustaz pulangkan balik. Jadi kena jelaskan lah. Kita kena apa ni? Kena ada kontrak yang jelas lah dengan pihak counterparty. Tak berlaku lah. Oleh kerana daripada awal lagi kita sendiri tak berikan clarity kepada dia. Saya pernah sebut kat sini dulu, saya kata pemindahan pemilikan berlaku dengan beberapa sebab, kan? Istihlak, kemudian dengan sebab al-uqud al-musamma, kemudian dengan sebab al-irth, kan? Jadi barang berpindah daripada satu pihak kepada satu pihak. Yang pertama dengan sebab istihlak, saya sebut tadi. Istihlak apa dia? Saya bagi contoh, burung di langit siapa punya? Allah Ta'ala punya. Tapi kalau masuk pukat saya tu saya punya. Ikan di laut Allah Ta'ala punya. Masuk pukat saya punya. Itu istihlak. Yang kedua irth, pewarisan, kan? Bapak mati, jadi matinya bapak tu menyebabkan barang pindahlah kepada orang-orang yang berhak lah mengikut hukum faraid. Yang ketiga dengan sebab kontrak. Jadi kalau Haji Padil datang ambil handphone letak dalam poket saya, tak cakap apa-apa. Ni apa ni? Saya pun boleh assume Haji Padil bagi hadiah kat saya ke, dia bagi sewa handphone kat saya ke, jual handphone kat saya ke. Jadi perlu jelaskan, perlu jelas supaya apakah transaksi tersebut. Letak duit 1,000 dalam poket saya, tak cakap apa-apa, saya pun apa lagi pergi belanja, kan? Siapa nak makan jom pergi kedai. Tiba-tiba Haji Padil datang, ustaz mana duit 1,000? Oh, ingatkan bagi hadiah kat saya. Tak boleh. Dia kena wujudkan situasi yang pasti dalam konteks muamalat ni. Wallahu alam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa nak tengok report sedekah house ni boleh ambil, ada 15.